Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in. Wala quwwata illa billah wala hawla wala quwwata. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Al-Fatihah yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Nazim dan seluruh jata kuasa Masjid At-Taqwa, Muslim-Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya bersyukur dapat bersama dengan para jemaah pada malam ini, dan saya diminta oleh Allah setia untuk menyentuh tentang kemerdekaan yang kita akan sambut dalam beberapa hari lagi. Dan lebih khusus kita lihat tentang pejuang kemerdekaan, menghargai pejuang ummah. Dan apabila saya sebut tentang ummah, dia bukan sahaja negara kita, tetapi seluruh ummah di alam raya. Kita sama-sama berjuang, ketika itu kita tidak pernah disepadan oleh geografi. Dan kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah. A'udzu minasyaitonir rajim. Walan tad'a anhum an-nasara hatta tattabi'a millatuhum. Qul inna Allaha wal huda wa in taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi malakallahu min wajhin wa nasir. Dan tidak mungkin berkata pada kamu Yahudi dan tidak juga Nasara sehinggalah kamu ikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah ialah petunjuk yang hakiki, dan sekiranya kamu ikuti hawa nafsu mereka selepas datang kepada kamu ilmu, maka tidak ada sebarang pelindung, tidak ada sebarang penolong daripada Allah. Dan itulah maksud daripada surah Al-Baqarah ayat 130. Ayat ini Allah memberitahu kita bahawa dua komponen yang utama ini, Nasara dan Al-Yahud, tidak mungkin rela pada kita. Dan perjuangan kemerdekaan kita sejak jatuhnya Melaka, dan perjuangan itu diteruskan sampailah kita mencapai kemerdekaan. Dan satu masa yang sangat panjang. Izinkanlah saya pada malam ini untuk menyentuh sedikit daripada perjalanan yang cukup panjang ini. Mudah-mudahan kita dapat merasakan kesyukuran dengan apa yang kita ada hari ini. Mula-mula sekali kita lihat penjajahan negara kita dilakukan oleh Portugis. Portugis datang bukan untuk mencari rempah, tetapi untuk menggali kubur Rasulullah. Mereka ingin membawa kembali jenazah Rasulullah ke Vatikan, dan itulah matlamat mereka yang awal. Dalam sejarah negara kita lihat apabila Portugis datang ke sebelah timur, mereka menahan kapal-kapal haji kita, mereka membunuh seluruh jemaah haji kita. Dan cukup malam, masjid-masjid yang ditemui sepanjang perjalanan mereka telah runtuh. Dan cukup menyayat hati, tujuan mereka datang ke sebelah timur ialah untuk menghancurkan Islam, bukan untuk rempah sama sekali. Mereka tak pakai rempah sekali lagi. Tetapi sejarah yang kita baca di sekolah menyatakan mereka datang untuk menjadi rempah. Pembohongan sejarah yang sangat besar yang kita baca sampai hari ini. Apa yang mereka lakukan ialah, sebaik saja Portugis sampai ke laut kita, dia telah menahan sebuah kapal haji kita yang membawa 700 jemaah haji menuju ke Mekah, dan mereka telah membakar kapal tersebut, membunuh seluruh jemaah haji kita yang sedang menuju ke Mekah. Kemudian mereka telah meruntuhkan 300 buah masjid sepanjang perjalanan mereka ke sebelah timur. Dan apabila mereka sampai ke India, mereka membunuh seluruh umat Islam di pantai Malaba. Cukup menyayat hati, sejarah tak pernah tulis. Dan saya ingin merujuk kepada tujuan mereka datang. Al-Basa di Al-Bukak datang ialah untuk menggali kubur Rasulullah, itu tujuan asalnya. Tetapi apabila dia tidak boleh masuk ke Madinah, dia melencongkan dia. Di India, kita lihat tulisan ulama kita. Ia tulis Syekh Zainuddin Al-Malabari dalam Tuhfah Al-Mujahidin dalam bahasa Arab. Dan Syekh Zainuddin Al-Malabari ini ialah penulis kitab utama Fathul Mu'in yang kita baca di masjid. Barangkali masjid juga ini membaca pelajaran kitab Fathul Mu'in, kitab yang ditulis ulama besar India, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malabari. Dia adalah murid kepada Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Apa yang dia tulis ialah menceritakan bagaimanakah nasib umat Islam di India. Sebaik saja Portugis sampai ke pantai Malaba
Dan tuan-tuan, saya petik sebahagian mereka, sebahagiannya. Dia mengatakan bahawa sebaik saja sampai ke Malabar, maka mereka telah mengadakan segala konspirasi dan membunuh umat Islam, membakar kedai, masjid dan memperkosa gadis-gadis Islam. Dan mereka lah yang telah menyebarkan penyakit sifilis pertama ke Asia, dilakukan oleh Portugis. Maka ulama kita telah bangkit menyeru kepada jihad, dan sekarang apabila musuh telah sampai ke negara kita, maka jihad pertahankan negara ialah fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. Ditulis dalam Tuhfah Al-Mujahidin, tuan-tuan boleh baca kembali, menyeru untuk seluruh umat Islam bangkit menentang Portugis, dan setiap lelaki wajib, tidak ada pengecualian. Bukan lagi berbentuk fardu kifayah tetapi fardu ain. Dan inilah yang ditulis dalam Tuhfah Al-Mujahidin, tuan-tuan boleh baca kembali betapa dahsyatnya Nasara melakukan untuk menghancurkan Islam. Dan tuan-tuan, itulah ditulis sebahagiannya. Dan dia mengatakan, wa kan muslimun hum aqru adaihim walidzalika wajahu anwa'an min al-amal wahsyiyah min al-mutawallin, daripada orang Portugal, mutawal ila Portugal, walladzi damaru mamlakatul muslimin wa masajidihim, dan mereka menghancurkan seluruh masjid kita. Dan cukup menarik, dan urdu jumlah minhum ila nasriyah, dan mereka telah memurtadkan umat Islam di India kepada orang menjadi Kristian. Wa asal muslimat al-ma'surat, dan mereka menawan wanita-wanita Islam hatta kharaja lahu minhun awlad an-nasara, sehinggalah wanita muslimah ini melahirkan anak Yahudi, anak Nasara. Yuqatil muslimin, dan mereka membunuh umat Islam. Kemudian mereka menuju ke Melaka. Selepas mereka menghancurkan umat Islam di India, dan diceritakan dengan detail oleh Syekh Zainuddin Al-Mabari, sejarah ini tak pernah ditulis dalam negara kita. Sejarah yang saya sebutkan malam ini, sejarah yang tak pernah disebut dalam sejarah negara kita. Mari kita lihat sejarah yang benar, sebab sejarah yang benar tidak semestinya resmi. Sejarah yang resmi tidak semestinya sejarah yang benar. Kebanyakan sejarah yang kita pelajari di sekolah, kebanyakannya palsu. Tuan-tuan yang semati. Tuan-tuan, akhirnya mereka sampai ke Melaka. Sekali lagi, Melaka tidak mudah untuk jatuh. Pengkhianat daripada dalam istana. Inilah sifat orang Melayu yang menjadi petualang kepada perjuangan mereka sendiri. Kota Melaka tidak rubuh, tetapi petualang yang berada dalam istana yang memecahkan pintu untuk bekerjasama dengan Portugis, dan jatuhlah sebuah kerajaan Islam yang besar di Melaka. Dan ulama kita menyeru untuk jihad. Jihad sekarang bukan lagi bersifat fardu kifayah tetapi fardu ain. Dan inilah yang disebut Portugis datang kemudian menghancurkan Maluku. Kerajaan Maluku itu Al-Mulk, asalnya Al-Mulk. Kerajaan Maluku itu adalah kerajaan Islam. Kerajaan Melaka ialah kerajaan Islam. Dan mereka sangat-sangat benci ke Islam. Mereka datang ke sebelah timur untuk menghancurkan Islam, dan kepala umat Islam yang dibawa balik ke Portugal dibayar dengan wang emas. Setiap kepala umat Islam yang dipancung, yang asal ada janggut, menunjukkan dia adalah Muslim, maka dia akan dibayar dengan emas. Maka pelajar-pelajar Portugis datang untuk mencari kepala umat Islam, bukan mencari rempah sama sekali. Ini sejarah yang tidak tulis, yang diceritakan oleh ulama besar kita, Syekh Zainuddin Al-Mabari. Tuan-tuan yang semati, mereka juga menghancurkan Maluku, kerajaan Maluku yang kita sebut Maluku. Itu asalnya Al-Mulk, tuan-tuan. Begitu juga dengan Spanyol. Spanyol datang dengan misi yang sama. Dan apabila sampai ke Melaka, dia melencong ke sebuah negara yang kita sebut negara Maharaj. Maharaj sekarang sudah menjadi Filipina. Dan di sini ialah raja mereka, nama Raja Philip, memberikan anugerah setiap kepala umat Islam yang dibawa balik ke Spanyol dibayar dengan emas. Hasilnya Belanda, Spanyol membawa balik 60,000 kepala umat Islam yang berjanggut.
Mereka dibayar dengan harta yang banyak. Tetapi sayang, profesor sejarah kita mengatakan Portugis Spanyol datang mencari rempah. Bohong. Mereka tak pernah makan rempah. Yang mereka datang adalah untuk hancur Islam, supaya Islam tidak ada benih di atas muka bumi. Dan umat Islam di Spanyol dibunuh selepas kita jatuh di Granada. Seluruh Islam dibakar, dan umat Islam yang terselamat dimurtadkan ke dalam agama Kristian. Itulah yang dilakukan oleh penjajah, dan umat Islam bangkit dengan jihad. Tuan-tuan, inilah pusat Islam sebelah timur, namanya Maharaj. Maharaj ialah tempat pusat Islam. Tempat kota Islam namanya Ya Amanillah. Apabila Spanyol datang membunuh seluruh umat Islam di Ya Amanillah, dan mereka tukar menjadi Filipina sampai hari ini. Filipina ialah untuk mengambil sempena Raja Felix Spanyol yang menganugerahkan kepala umat Islam dibayar dengan emas. Sejarah ini tak pernah ditulis. Bacalah sumber sejarah daripada sumber Islam, jangan baca sumber orientalis. Profesor kita banyak membaca orientalis dan ditipu hidup-hidup. Mari kita lihat sejarah yang benar malam ini. Dan tentulah bercanggah dengan seluruh sejarah yang kita tulis di sekolah. Pada guru depan saya, mari kita renungi sejarah yang pernah berlaku kepada umat Islam di seluruh alam Melayu. Kemudian kita lihat bagaimanakah nasib umat Islam di Maharaj. Ada orang Melayu tak pernah tahu bahawa Filipina itu nama Maharaja. Tidak ada. Profesor kita tak tahu. Nama Filipina sebelum datang Spanyol ialah Maharaja. Di situ pusat Islam namanya Ya Amanillah. Sekarang ditukar Manila. Manila ialah kota murtad 100%. Tidak ada seorang pun orang Islam yang tertinggal di Manila. Semuanya dipancung dan kepalanya dibayar oleh raja mereka. Dan Filipina, Maharaja telah menjadi Filipina sampai hari ini. Dan lebih malam, bumi Islam ini sudah menjadi bumi Kristian. Mari adik-adik di saya, para pemuda di saya, kita renungi sejarah ini. Kalau kita tidak belajar sejarah ajar kita sekali lagi. Mari kita belajar sejarah. Kalau kita tak belajar sejarah ajar kita sekali lagi. Tuan-tuan, saya minta maaf malam ini, saya nak sebut sejarah yang benar, sejarah yang bukan resmi. Dan cukup malam tuan-tuan, kita lihat Ya Amanillah. Ya Amanillah telah bertukar menjadi Manila. Ya Amanillah ialah kota di bawah lindungan Allah SWT. Tetapi sayang, kita pergi ke Manila hari ini, kita lihat bahawa rupa mereka sama seperti kita, tapi mereka telah menjadi Kristian. Dan itulah sejarah malam umat Islam di Filipina. Kita lari ke Mindanao sampai hari ini. Pejuang-pejuang Islam telah lari ke Mindanao dan kita berjuang di Mindanao sampai hari ini. Apabila pula Luzon telah jatuh ke tangan Kristian sampai hari ini. Bumi yang sangat-sangat indah tetapi telah bertukar tangan. Dan marilah kita belajar sejarah supaya kita dapat pertahankan negara yang kecil ini. Tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah pejuang kita yang tak pernah didenda, namanya Labu-Labu. Labu-Labu ialah pejuang yang pertahankan pada darah yang terakhir. Dia mengucap syahadah dan dia bertakbir ketika dia menyerang jihad ke atas Spanyol, tetapi dia juga telah syahid. Dan berapa ramakah pejuang-pejuang syahid, dan akhirnya Luzon menjadi bumi Kristian sampai hari ini. Dan Mindanao, pejuang-pejuang kita telah lari ke Mindanao, dan saya nak perkenalkan pejuang-pejuang di tanah air kita. Termasuklah Labu-Labu yang tak pernah disebut di sekolah. Dialah raja yang pertahankan jihad di Filipina sehingga akhirnya dia telah jatuh syahid dan buminya telah menjadi bumi milik orang lain. Sebahagian daripada negara kita telah hilang. Tuan-tuan yang hormati, lebih malang lagi apabila ada seorang raja di Filipina yang telah memeluk Kristian. Raja itu bernamanya Raja Azimuddin, Raja Sulu. Apabila tidak dapat menahan serangan Spanyol, dia telah memeluk Kristian dan dia tukar namanya menjadi Don Fernando di Alimuddin. Dan cukup malang sejarahnya, raja telah murtad barangkali untuk mendapat
sumbangan ataupun dapat imbuhan daripada penjajah, dan dia dibaptiskan. Dia adalah Raja Melayu yang awal dibaptiskan menjadi Kristian di alam Melayu kita. Tuan-tuan semati, kita lihat satu demi satu bumi kita. Satu masa dulu kita tidak pernah pecahkan kepada Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Kamboja, kita tak pernah sebut. Kita sebut alam Melayu. Dan alam Melayu telah dipecahkan oleh penjajah. Jawa, Sumatera dimasukkan dalam namanya Indonesia sekarang. Tanah Melayu, Sabah namanya Malaysia. Dan kita dipecahkan oleh penjajah. Penjajah satu persatu datang. Antaranya adalah Spanyol, Portugis, British, Belanda, Perancis, Amerika, dan seluruh negara kita terjajah. Kurun ke-20, tuan-tuan, kurun 19, negara umat Islam semua terjajah. Kita duduk tempat yang paling bawah. Jangan takut jatuh sebab kita tak boleh jatuh lagi. Kita duduk tempat yang paling bawah. Adik-adik, jangan takut jatuh. Kita tak boleh jatuh sebab kita duduk tempat paling bawah. Kita lihat saudara kita di Palestin, pertahankan negara mereka. Mereka berjuang menentang Yahudi dan mereka dituduh sebagai pengganas. Apakah ada lebih hina kita bertahan negara kita dituduh sebagai pengganas? Apakah ada lebih hina? Kita duduk jurang yang paling bawah. Adik-adik kena sedar, pemuda-pemuda saya kena sedar bahawa kita duduk tempat paling bawah, tak boleh jatuh lagi. Betapa hinanya kita hari ini. Dan kita lihat bagaimanakah moyang kita duduk berjuang, tetapi mereka tewas. Tewas mereka bukan tewas yang mudah, tetapi setiap perjuangan ada pengkhianat. Pintu kota Melaka dibuka oleh Melayu pengkhianat. Kita lihat bagaimanakah apabila Belanda datang ke sini. Kita lihat bagaimanakah perjuangan Raja Haji yang mengatakan, wahai seluruh bangsa Melayu, aku sudah mengetahui bangsa Melayu bangsa pengkhianat. Bukan saya kata, Raja Haji. Kita lihat sekali lagi, InsyaAllah. Tuan-tuan semati, dan di bawah tekanan para penjajah, kita membentuk negara Islam satu persatu daripada Aceh. Kita membentuk negara-negara kecil di Pagaruyung, di Banjarmasin, di Cirebon, Demak, Ternate, Tidore, Sulu, Cirebon, dan lain-lain. Kita bersatu, berjuang, dan berjihad. Inilah yang tidak ditulis dalam sejarah kita. Manila telah jatuh dan petani telah jatuh ketika itu. Khmer telah jatuh ataupun Champa telah jatuh. Itu semua bumi kita. Daripada Champa, Vietnam sekarang sudah menjadi Vietnam. Petani sudah menjadi bumi orang lain. Akhir sekali Singapura juga menjadi bumi orang lain. Yang tinggallah sejengkal lagi ada, yang harus dipertahankan oleh generasi akan datang supaya kita tahu bahawa sejarah moyang kita bermula di sini. Dan pada jemaah yang saya hormati sekalian, saya nak perkenalkan pejuang-pejuang yang sangat hebat ini ialah orang daripada keturunan Rasulullah. Mereka disebut sebagai Wali Songo. Wali Songo ialah orang Arab yang datang untuk menyampaikan mesej Islam ke Champa. Mereka berkahwin dengan Puteri Champa, melahirkan siri-siri Wali Songo. Wali Songo bukan orang Jawa, tak ada seorang pun orang Jawa. Wali Songo, orang Wali Songo ialah orang Kelantan, petani, orang Champa yang pergi berdakwah ke Jawa, dan di antaranya lah Sunan Ampel, orang Champa. Ayahnya orang Arab dan ibunya orang Champa yang telah diutuskan untuk sampaikan mesej Islam, pertahankan Pulau Jawa daripada penjajahan. Dan daripada inilah kita lihat rangkaian mereka lah yang berjuang selepas kejatuhan Melaka. Mereka ialah orang petani, orang Champa, orang Kelantan. Itu sebab di Jawa ada Kapal Kelantan, dan orang Kelantan lah yang membawa Wali Songo untuk sampaikan mesej kepada orang Jawa yang ketika itu masih lagi beragama Hindu. Alhamdulillah akhirnya dengan berkat usaha yang gigih, Pulau Jawa telah bertukar daripada Hindu menjadi Islam. Alhamdulillah. Dan mereka lah yang berjuang. Ulama-ulama kita menulis kitab-kitab yang banyak dan menyuruh daripada hukum berjihad sebagai hukum yang umum, tetapi telah menjadi fardu ain. Jadi pada kifayah bertukar menjadi ain apabila negara kita diserang oleh musuh. Kita kenal pejuang yang tidak dendangkan.
Ini dia Raden Patah, yaitu anak raja Jawa yang diislamkan oleh Wali Songo, yang kemudiannya keturunanlah yang berjuang pertahankan Islam di Pulau Jawa. Tetapi sayang akhirnya Belanda datang menghancurkan orang Jawa. Cukup malam tuan-tuan, kita lihat sejarah mereka. Apabila Belanda telah datang menjajah Melaka, menjajah Jawa, menjajah sebahagian pulau-pulau Melayu, termasuklah Sulawesi. Mereka telah melanggar dan menjajah Makassar, menjajah Borneo, dan akhirnya kita telah dijajah oleh seluruh penjajah Barat, dan tidak ada satu pun negara Islam yang masih bebas. Kita lihat sejarah Raja Haji, tuan-tuan. Raja Haji ialah orang daripada Makassar, Sulawesi, dan kita tidak pernah menganggap bahawa kita lah negara berbeza. Kita lah satu umat, satu akidah, satu negara. Tidak pernah ada dua negara. Kita adalah satu bumi yang sama. Dan Raja Haji telah mengumpulkan pahlawan-pahlawan daripada Terengganu, Pahang, Johor, Selangor, Kedah, Langkat, Indragiri, Jambi, Bangka, Pontianak, Mempawah, Sambas, dan lain-lain. Dan barangkali pahlawan yang paling hebat di alam Melayu ialah Raja Haji yang mengumpulkan seluruh tentera Melayu. Tapi sayang, Raja Haji dikhianati oleh tenteranya sendiri. Dan kita lihat ketika dia Teluk Ketapang. Ini tulisan Raja Haji sebelum dia syahid. Dia dengar betul. Sebelum dia syahid beberapa jam, dia tulis surat ini. Ya Allah, surat yang aku tulis ini sampaikanlah ke tangan bangsa Melayu. Buntakanlah mata Belanda daripada membaca surat aku ini. Apakah suratnya? Kemudian ditemui. Dia tulis seperti berikut. Maka pada hari ini, tanggal 19 Rajab 1998 Hijriah, bersamaan 7 Jun 1784 di Tanjung Palas, Teluk Ketapang. Ini warkah yang kutulis. Warkah ini kutulis di atas sejadah menghadap kiblat dalam keadaan berwuduk setelah selesai solat dan doa yang panjang untuk sekalian umat Melayu. Tengok, Raja Haji sebut orang Bugis, orang Jawa, orang Banjar, semua Melayu. Dia tak sebut Bugis, tak sebut Jawa, Melayu. Wahai umat Melayu, maksudnya orang Jawa, maksudnya orang Bugis, dan seluruh bangsa alam Melayu ini disebut oleh Raja Haji fisabilillah sebagai umat Melayu. Kitab dalil khairat di tanganku, badik pusaka di pinggangku. Sekarang dengarlah ucapanku. Sesungguhnya demikian, aku amat menyadari bahawa terdapat di kalangan armada perang Melayu yang aku satukan dan pimpin ini, terdapat golongan Melayu yang menjadi musuh dalam selimut. Ini tulisan Raja Haji. Berwajah Melayu, berhati Belanda. Usahlah ditanya bagaimana aku mengetahuinya, kerana tahu di angin turun naik. Apabila Allah menghendaki terjadi suatu perkara, maka tiada siapa pun yang dapat mengelaknya. Ini tulisan Raja Haji yang kita temui kemudian. Dia kata lagi, maka maha adillah Allah Ta'ala. Sebagaimana terdapat golongan yang munafik dan petualang bangsa, akan ada golongan di kalangan umat Melayu. Sesudah kami, ia akan menyambung perjuangan kami. Maka sambutlah panji perjuangan kami dengan penuh harga diri. Dalam hati mereka lah aku hidup dan menjadi cita-cita mereka pula mati untuk berjuang. Semangat mereka menjumpai kami. Walaupun bilangan mereka tidaklah seramai bilangan munafik dan petualang. Tuan-tuan, dalam tentera ribuan yang dikumpul Raja Haji, kebanyakan petualang. Melayu petualang disebut oleh Raja Haji. Mereka berani mati sehingga petualang bangkit daripada sujud tatkala imam tajamah masih bersujud, lalu dicancam pisau di belakang antara mereka. Tuan-tuan, tengok. Sebelum berjuang menentang Belanda, Raja Haji menyusun saf tenteranya sedang bersolat. Mereka bersujud memohon pada Allah pertolongan. Ketika mereka bersujud, kawan sebelah bangun tikam kawan sebelah. Itu sebab kalahnya Raja Haji. Melayu menjadi pengkhianat pada Melayu. Ingat tuan-tuan, yang berlaku sepanjang zaman. Sejak zaman Raja Haji telah berlaku pengkhianat Melayu terhadap Melayu.
Sama-sama bersujud, sama-sama satu baris, satu saf, tetapi bangkit, tikam saudara mereka sendiri. Dan itu sebab Allah hanya Raja Haji. Apa dia kata? Maka sekali tidak mengundang gundah, kerana apabila sudah datang janji Allah, maka syahidlah dia. Yang petualang menikam pejuang, maka syahidlah pejuang tersebut. Jika ditikam itu masih hidup, maka dia akan dapat menjadi saksi kepada petualangan si munafik tersebut. Lalu mudahlah dicam dan diberkas ketika itu juga Maha Besar Allah yang awal dan yang akhir. Itu kata-kata Raja Haji. Dan kita ambil iktibar, tuan-tuan, bagaimanakah pengkhianat yang disebut sebagai umat Melayu oleh Raja Haji? Melaka jatuh kerana pengkhianat, Raja Haji syahid kerana pengkhianat, Campa jatuh kerana pengkhianat, petani jatuh kerana pengkhianat, dan tema perjuangan kita adalah perjuangan pengkhianat. Negara kita tidak pernah hilang daripada pengkhianat. Inilah yang harus kita pelajari. Kalau kita tak pelajari, sejarah akan ajar kita sekali lagi. Tuan-tuan yang semati, cucunya bernama Raja Haji juga, Raja Haji Ali, dia mengatakan bahawa begitu hebat moyangnya, syahadan adalah aku daripada khabar daripada mereka orang tua yang mutawatir bahawa dikuburkan Raja Haji di Melaka. Dan apabila Belanda ingin mengambil jenazah Raja Haji, tiba-tiba berlaku apa yang disebut oleh cucunya ini, ribut dan memanah kapal Belanda sehingga jatuh, mati seluruh Belanda kerana mereka ingin mengambil jenazah Raja Haji untuk dibawa ke Betawi dan diperhinakan. Tetapi akhirnya keturunan daripada Raja Haji syahid tadi membawa jenazahnya kembali ke Pulau Penyengat, dan sekarang jenazahnya berada di Pulau Penyengat, dan itulah pejuang yang dilupakan. Dalam hikayat Allah juga mengatakan bahawa Raja Haji melayang ke Melaka, meminta izin Raja Inggeris juga supaya untuk mengambil keturunannya, meminta izin supaya diambil jenazah Raja Haji di Melaka, dibawa ke Pulau Riau, dan akhirnya dibenarkan, dan sekarang bersemadi di Pulau Riau. Itulah pahlawan kita yang tidak dendam. Inilah makamnya, dia duduk di Pulau Penyengat. Tuan-tuan yang pernah melawat Pulau Penyengat, menyaksikan perjuangan Raja Haji yang dikhianati oleh bangsa sendiri. Tuan-tuan, kata pengkaji sejarah yang terkenal ini, Haji Syekh Wan Muhammad Sawir, cucu kepada Syekh Ahmad Patani, dia mengatakan Raja Haji bin Ubu Budaim Celak merupakan pahlawan dunia Melayu terbesar selepas Hang Tuah. Tapi sayang, di sekolah namanya tidak dendam. Ketika kita mencapai kemerdekaan, nama mereka tidak disebut. Jadi sebutlah mereka yang bersama dengan penjajah. Mereka yang menentang penjajah tidak disebut sama sekali dalam sejarah kita sebagai hero negara kita. Kita akan merdeka. Tuan-tuan perhatikan siapakah nama yang akan ditonjolkan sebagai pahlawan negara kita. Pahlawan yang menentang British ataupun mereka yang bersama British. Mereka yang bersama dengan British, yang pakai macam British, yang bercakap British, yang hidup cara British, itulah yang diistilahkan sebagai pahlawan negara kita. Sedangkan mereka adalah petualang yang disebutkan oleh Raja Haji tadi. Mari kita kenal siapakah pahlawan kita, tuan-tuan yang semati. Kita lihat kembali bagaimanakah satu demi satu bumi kita dijajah oleh penjajah, dan kita nak tunjukkan siapakah pahlawan yang sebenarnya yang dilupai apabila kita ingin menyambut hari kemerdekaan dalam beberapa hari lagi. Kita lihat bagaimana pejuang Syekh Yusuf Makassar, Tajul Fatih, yang telah berjuang menentang Belanda, tuan-tuan. Bagaimanakah dahsyatnya. Dia adalah pemimpin seluruh tarikat yang ada dalam Melayu, antaranya Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Syathariyah, Dzukiyah, Jistiyah, dan lain-lain. Dia adalah pemimpin seluruh tarikat dalam Melayu. Namanya lah Syekh Yusuf Tajul Fatih. Dan tuan-tuan, sifat mereka adalah berjuang menentang Belanda. Dia telah berjuang menentang Belanda di negaranya, di Makassar, kemudian di laut Melayu kita, kemudian berjuang menentang Belanda di Pulau Jawa, akhirnya ditangkap oleh Belanda, dibawa dihukum mati. Tetapi murid-muridnya daripada raja-raja Mongol mengatakan bahawa itu guru kami, minta diselamatkan guru kami. Di atas perkataan itulah dia dibawa ke Afrika Selatan.
Di Afrika Selatan, dia telah membentuk sebuah keluarga yang besar. Pejuang ini dibawa ke Afrika Selatan sehingga membentuk satu masyarakat Melayu yang sangat dinamik di Afrika Selatan. Cape Town adalah pusat perjuangan orang Melayu. Jadi dibawa oleh Belanda. Dan inilah Sakibaki Melayu yang terdapat di Afrika Selatan sekarang. Orang Melayu di Afrika Selatan, mereka yang paling berjaya di Afrika Selatan. Mereka lah tuan-tuan punya bank dipunyai orang Melayu, gedung-gedung besar, syarikat-syarikat besar dipunyai orang Melayu. Kalau kita bandingkan dengan orang Melayu di negara kita, orang Melayu di Afrika Selatan jauh lebih maju. Kenapa mereka maju? Hijrah. Mereka berhijrah, mereka yang maju. Dan kita lihat penduduk yang datang ke negara kita, yang maju ialah mereka yang berhijrah. Penduduk asal masih lagi di tanah, di kampung halaman mereka, dengan tanah yang ditinggalkan oleh moyang mereka. Tetapi yang maju ialah mereka yang berhijrah. Dalam konteks ini, orang Melayu menempuh sejarah yang agung di Afrika Selatan. Ini orang Melayu. Orang Melayu yang sudah barangkali hilang kemelayuannya, tetapi namanya masih Melayu. Ahmad Johnson, Yusuf Duncan, namanya orang Melayu. Mereka lah pemimpin-pemimpin di Afrika Selatan. Dan mereka masih lagi mengamalkan sebahagian budaya Melayu dan tuan-tuan yang semati. Syekh Yusuf ialah pahlawan bagi orang mereka. Dan kita lihat Mandela, tokoh yang berjuang di Afrika Selatan untuk menentang apartheid. Dia menjadikan idolanya lah Syekh Yusuf Al-Makassar. Dan tuan-tuan, Mandela menjadikan, dia menyebutkan guru saya adalah Syekh Yusuf. Walaupun mereka hidup dalam zaman beza, tetapi perjuangan saya jadikan Syekh Yusuf orang Makassar inilah sebagai idola saya, dan saya berjuang menentang kezaliman. Sekarang tuan-tuan pergi ke Makassar, mereka buat patung. Orang Islam tidak layak buat patung, tetapi kerajaan Indonesia telah membina patung tokoh yang teragung di Asia. Pertama ialah Syekh Yusuf Makassar, yang kedua adalah Syekh Mandela ataupun Mandela, dan yang ketiga adalah Gandhi. 3 orang tokoh pejuang alam Melayu ataupun di Asia. Itulah yang disebut oleh kerajaan Indonesia. Kalau Asia beritahu saya. Silakan.
Nazir beritahu kalau apa lebih pun tak perlu terjanji selesai sampai akhir nanti. Okay, Alhamdulillah. Kita lihat satu lagi episod yang penting dalam sejarah kita, ialah Mekah. Mekah tempat berkumpulnya para ulama kita. Daripada seluruh pelosok alam Melayu, mereka berkumpul di Masjid Bilal. Masjid Bilal ini sekarang sudah diruntuhkan oleh kerajaan baru. Masjid Bilal terletak di atas Bukit Jabal Abu Qubais. Sekarang Jabal Qubais telah diratakan. Di sinilah tempat orang Melayu berkumpul. Di sinilah guru-guru tarikat berkumpul dan meniup roh jihad supaya kembali ke tanah air. Daripada bumi yang terjajah sejak di Filipina sampailah ke Jawa. Harus bersatu untuk menentang penjajahan. Maka ulama kita yang terkenal di sana ialah Syekh Abdul Raif As-Singkil, orang Aceh, yang banyak jasanya, yang kemudiannya kembali ke Aceh menaburkan ilmu supaya perjuangan harus diimbangi dengan ilmu. Kita lihat juga ulama kita yang bernama Syekh Ahmad Khatib Sambas kemudian menyeru pejuang-pejuang supaya kembali menentang penjajah Belanda di Sambas yang telah jatuh ke tangan Belanda. Begitu juga dengan Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi menyeru para pelajarnya supaya kembali ke tanah air menentang penjajah yang ketika itu kebanyakanlah Belanda dan British. Dan di antara tokoh-tokoh pejuang kita lah menganggap sebahawa Melayu adalah Melayu Raya yang tidak pernah ada sempadan. Kita tidak pernah ada sempadan daripada Filipina yang kita sebut Maharaja sampailah ke Aceh. Kita tak pernah bahagikan kepada negara-negara. Kita hanya satu badan yang sama. Kita jasad yang sama, satu roh yang sama. Dan situlah kita berjuang, tidak disempani oleh geografi. Dalam konteks ini kita lihat, kita kenang bagaimanakah nasib orang Jawa ketika dijajah oleh Belanda menjadi perkara bangsa yang paling hina di atas muka bumi ketika itu. Mereka dijadikan hamba abdi oleh Belanda. Mereka bekerja di ladang tebu, di ladang kopi, di ladang tembakau dengan upah yang sangat sedikit. Dizalimi dan dengan tanpa pakaian, dengan pakaian atas terbuka. Dan wanita mereka dijadikan seperti anjing. Ini orang Jawa. Kita kenang kembali orang Jawa, tuan-tuan, supaya generasi kemudian ingat perjuangan moyang kita. Mereka dijadikan seperti anjing dan disebut sebagai bangsa yang paling hina dan semua bumi ketika itu. Kalau kita kira dengan Afrika pun yang dijajah oleh Belanda, mereka tidak jadikan lebih hina daripada orang Jawa. Dan ulama kita di Mekah menyeru supaya kembali ke Jawa, bersatu dan syahid menentang Belanda, sebab kita tidak cukup kelengkapan dan cita-cita orang Jawa kembali ke Jawa dan syahid. Inilah wanita kita, muslimat kita dijadikan seperti anjing. Mari kita kenang malam ini dan lebih menyayati Belanda bersama dengan keraton bangsawan Jawa bersama-sama menjajah bangsa mereka sendiri. Bangsawan Jawa yang tinggal di keraton mewah hidup kerana mereka yang menjajah bangsa mereka sendiri dan diupah oleh Belanda dan dengan membuat keraton yang cukup besar di Yogyakarta, di Jakarta, contoh desa sekarang. Mereka lah pengkhianat dalam perjuangan ini. Maaf saya, tuan-tuan. Mereka lah pengkhianat dalam perjuangan ini. Mari kita kenal siapakah pejuang, siapakah yang menjadi tali baru kepada penjajah. Kadang-kadang dia menikam jantung kita sendiri, tapi sejarah tetap sejarah. Mari kita kenal sejarah supaya kita elak daripada berlaku dua kali. Dan kita lihat di Jawa, Pangeran Diponegoro telah muncul dengan Kia Mojo, Kia Hasan Basri, Sentut, Mangkubumi berjuang menentang Belanda. Sayang, Diponegoro telah dikhianati oleh panglima mereka sendiri.
Sentuk dan juga Mangkubumi bersama dengan Belanda. Sekali lagi pengkhianat orang belajar Jawa. Sentuk dan Mangkubumi berpaling tadah bersama dengan Belanda melawan pejuang-pejuang Islam yang bersahkan jihad, tuan-tuan. Ini berlaku di Jawa. Dan lebih malam ditangkap pejuang-pejuang, dibunuh. Dan itulah darah yang ditumpahkan di tanah Jawa sungguh hebat. Sebab kalaulah mereka bersatu, tidak mudah Belanda memasuki tengah-tengah perasaan kita. Tetapi sebahagian mereka ditawarkan dengan harta yang banyak. Barangkali moyang kita dulu sebahagiannya pengkhianat, barangkali. Tuan-tuan yang saya hormati, di Sumatera, di Minangkabau, kita lihat bagaimanakah sifat yang sama berlaku dalam perang kaum adat dengan kaum padri. Kumpulan ulama yang balik dari Mekah mengkritik perbuatan mereka yang terlibat dengan adat di Minangkabau, akhirnya berperang. Saudara sama saudara berperang, kaum muda berperang dengan kaum tua. Sejarah yang cukup pahit, kaum tua berperang dengan kaum muda, tuan-tuan, benar-benar berlaku. Dan kaum tua lebih kuat. Apa yang berlaku ialah kaum muda minta pertolongan daripada Belanda. Subhanallah. Sekali lagi, pengkhianatan berlaku. Maaf saya, kaum adat minta pertolongan daripada Belanda untuk mengalahkan kaum tua, kaum muda. Dan tuan-tuan, kita lihat sekali lagi pengkhianatan dalam perjuangan. Sepanjang sejarah bangsa ini sentiasa ada pengkhianat. Mari kita pelajari, tuan-tuan. Yang khianat ketika zaman Raja Haji ialah orang sebelah kita, orang yang duduk solat sebelah kita tadi. Itu pengkhianat yang bangun ketika kita bersujud, mereka tikam kita. Sekarang di Minangkabau berlaku sama. Di Jawa bangsawan bersama dengan penjajah menjajah bangsa mereka sendiri. Dan tuan-tuan, kita kenal Tuanku Imam Bonjol yang berjuang sampai akhir darah. Dia berjuang bersama dengan para pejuangnya dengan adat Minangkabau, adat bersandar syarak bersendi kitabullah. Dan akhirnya ditangkap oleh Belanda. Belanda menangkapnya dan dia dikenal sebagai pejuang kita. Kita kena ingat pejuang kita. Kita ingat tokoh seperti Haji Miskin, Tuanku Narencih, ini orang Minangkabau. Tuanku Lubuk Au, Tuanku Berapi, Tuanku Padang Lawas yang telah dikhianati oleh bangsa mereka sendiri. Dan setiap perjuangan ada pengkhianat, tuan-tuan. Dari dulu sampai sekarang. Mari kita kenali siapakah kawan, siapakah lawan yang satu baris dengan kita bila kita bersolat. Yang disebut oleh Raja Haji munafik, bukan saya sebut. Raja Haji sebut yang bersolat bersamanya, yang bangun tikam itu munafik. Dan petualang, dua sifat yang disebut oleh Raja Haji tadi dalam surat yang kita baca tadi. Dan tuan-tuan, kita kenal pejuang bernama Sisi Sisinga Manggaraja, orang Batak. Tetapi Allah berikan hidayah. Dia berjuang menentang Belanda dengan kalimah jihad. Ini ialah Raja Muslim yang sangat taat. Dia bangsa Dayak, tuan-tuan. Bangsa Batak. Yang Allah berikan hidayah dan dia berjuang dengan pedangnya, pedang Sayyidina Ali. Ini pedang yang bercabang, simbol perjuangan Sayyidina Ali, kata orang Batak, yang kemudiannya menurunkan keluarga-keluarga yang Islam daripada keluarga Batak. Kita lihat ketika dia telah ditangkap oleh Belanda, dia tak ingin mengaku Belanda sebagai tuannya. Dia kata, aku. Tidak mungkin aku tunduk kepada Belanda. Biar aku mati. Sebagaimana Raja Haji mengatakan, biarpun aku dikhianati oleh seluruh tenteraku, aku akan berdepan dengan Belanda keserangan. Aku tidak akan lari. Biar peluru menembusi dadaku daripada depan, tidak daripada belakang. Biar dunia saksikan, umatku saksikan bahawa peluru Belanda tembus di dadaku di depan, bukan di belakang. Tembus di belakang, maknanya pengecut. Aku tidak akan pengecut. Awas bangsa Melayu, kamulah antara bangsa pengecut. Aku tunjukkan bahawa peluru akan menembusi dada aku di depan. Tuan-tuan seperti itulah pejuang kita. Perang Batak ialah peperang Islam, tuan-tuan. Bagaimanakah pejuang yang telah menitiskan darah mereka, mencurahkan darah mereka di bumi Sumatera untuk Islam yang kita saksikan hari ini. Dan pemuda-pemuda kita harus belajar sejarah ini supaya kita hormati, kita appreciate perjuangan orang terdahulu. Dan kita sekarang berada seperti ini sebab darah dicurahkan oleh orang terdahulu. Tuan-tuan,
dia mengatakan, aku tak akan tunduk kepada Belanda. Ini perjuangan raja yang telah meresap iman ke dalam jiwanya, berjuang jihad menentang Belanda. Dan sekarang Raja Indonesia meletakkan di wang rupiahnya Raja gambar Raja Batak Islam ini sebagai hero mereka. Apakah kita mengiktiraf Raja Haji sebagai hero negara kita sebab dia berjuang di Melaka? Saya belum dengar lagi. Tuan-tuan, kita pergi ke Aceh. Jangan lupa nama Tengku Umar yang berjuang sampai kematiannya. Bila Belanda menembaknya, pelurunya tidak masuk ke dalam badannya. Akhirnya, pengkhianatnya, muridnya sendiri, bahawa tuan guru kami tidak akan dapat ditembusi oleh peluru kecuali dengan peluru emas. Belanda membentuk peluru emas dan menembak Tengku Umar dan syahidlah dia. Tuan-tuan yang hormati, ini pejuang yang tidak didendangkan, yang dilupakan oleh sejarah. Malam ini sekali-sekala mari kita ingat. Dan jangan lupa juga pahlawan yang kita sebut sebagai pahlawan Malahayati Aceh yang berjuang keserangan menentang Belanda, yang ditakuti Belanda sehingga terbunuh Jeneral Belanda yang hebat. Dan jangan lupa juga isteri kepada Tengku Umar tadi, Cuk Yak Dien, yang terus perjuangan untuk menentang Belanda keserangan dengan para pertiwinya dan juga ditangkap oleh Belanda. Dan tuan-tuan yang hormati, kita lihat ketika di Aceh, tamadun Islam yang terbina ketika itu, universiti pertama di Asia Tenggara ialah Universiti Baitur Rahman. Di situ ada 17 fakulti. Tidak terdapat dalam sejarah. Mereka sebut universiti pertama di Asia Tenggara ialah universiti di Filipina. Tidak benar. Orang Indonesia mengatakan universiti pertama adalah Universiti Bandung. Tak benar. Universiti pertama di Asia Tenggara ialah universiti yang ditubuhkan ketika zaman Hamzah Pansuri, iaitu Baitur Rahman namanya, Jamiah Baitur Rahman, yang ada 18 fakulti, yang merupakan satu wujud tanda keagungan ilmu di Asia Tenggara yang ditubuhkan dalam kurun yang ke-16-17. Dan tuan-tuan, apabila Belanda datang, mereka menghancurkan Universiti Baitur Rahman dan mereka bina kembali Jamiah Baitur Rahman. Tuan-tuan pergi ke Aceh sekarang, tuan-tuan lihat Jamiah Baitur Rahman yang mereka untukkanlah Jamiah Baitur Rahman. Apa beza antara Jamiah dengan Jamiah? Jamiah adalah universiti, Jamiah adalah masjid. Seperti masjid kita masjid Jamiah. Mereka menukar sebuah universiti kepada sebuah masjid sehingga universiti pertama ini telah hilang daripada muka bumi. Itulah yang dilakukan oleh Belanda ke atas, dan Masjid Baitur Rahman yang diganti menjadi gantian kepada Universiti Baitur Rahman ini ketika tsunami lepas masih selamat, sedangkan di sekitarnya telah rosak musnah. Jangan kita lupa tuan-tuan, kita kenang kembali kita mendapat kemerdekaan Raja Haji, Syekh Yusuf Makassar, Sultan Hasanuddin. Tuan-tuan kalau tidak pernah dengar nama ini, yang mereka menumpahkan darah mereka, menggugurkan darah mereka untuk kita semua. Raja Singa Maharaja, tokoh-tokoh yang telah berjuang dan negara kita tak pernah sebut satu pun nama ini ketika merdeka esok lusa. Sayang, kita iktiraf mereka yang menjadi tali barut kepada penjajah sebagai hero negara kita. Kita tak kenal siapakah hero kita dan siapakah petualang. Mari kita kenal betul-betul ini, siapakah pejuang yang sebenarnya. Tuan-tuan, di Mekah. Di Mekah tempat berkumpulnya ulama kita. Ketika yang lebih lewat, kita lihat ulama-ulama kita yang berkumpul. Di sebelah kiri ialah Syekh Abdul Samad Palambani, Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Rahman Jawa Al-Jawi sebelah kanan. Disebut juga Syekh Abdul Rahman Al-Misri, orang Jawa. Inilah yang ditakuti oleh seluruh penjajah. Apabila mereka mengeluarkan hukum, maka pelajar mereka keluar ke alam Melayu dan mereka berjihad menentang penjajah di alam Melayu. Murid-murid mereka, tapi nama mereka bila kita merdeka, nama mereka tak pernah disebut sama sekali. Tuan-tuan semati, kita kenang kembali nama Syekh Nawi Al-Bantani, orang Jawa, orang Bentan. Syekh Abdul Samad Al-Palambani yang telah gugur di Siam, dan muridnya Syekh Daud Patani yang sama-sama berjuang untuk menentang penjajahan. Mereka melatih pelajar mereka di Mekah.
Tetapi dalam sejarah negara kita, mereka tidak pernah sebut bahawa pejuang-pejuang dari Mekah datang untuk menentang penjajah. Dan mereka lah ulama-ulama kita yang terkenal di Mekah. Jangan lupa Syekh Wan Ahmad Patani dan Tokoh Paluh dan pejuang-pejuang yang berada di Mekah. Mereka lah yang mengasuh pahlawan-pahlawan kita kembali ke Jawa, kembali ke Tanah Melayu, kembali ke Filipina untuk berjihad. Dan inilah Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama yang sangat hebat, ulama Jawa yang menulis tafsir Al-Labib yang terkenal, barangkali dibaca di masjid, barangkali termasuk masjid ini. Sayang kalau kita tak baca tafsir yang tulis oleh ulama Melayu kita. Dan tafsir ini tafsir yang sangat bernilai. Dan dialah yang mengasuh tokoh-tokoh pejuang di Jawa untuk kembali dan berjuang menentang penjajahan. Antara muridnya lah Kiai Khalil Bangkalan, saya melawat kuburnya ini. Ahmad Dahlan, Tengku Kudus, Arsyad Tawil Bantan, dan Asmawi dan lain-lain. Inilah yang dilatih di Mekah. Dilatih di Mekah untuk kembali ke Jawa, kembali ke Tanah Melayu, berjuang menentang British, berjuang menentang Belanda, kembali menentang Perancis di Kamboja, dan menentang Spanyol di Filipina. Tetapi nama mereka tidak pernah diingati dalam sejarah negara kita. Tetapi sentiasa ada pengkhianat. Kali ini di Jawa, pengkhianat datang daripada ulama yang besar. Ulama ini ialah ulama keturunan Rasulullah yang sentiasa bekerja untuk Belanda. Di sebelah kanan inilah Senok Honje yang menjadi tokoh Belanda di Jawa. Bagaimanakah untuk menghancurkan orang Islam di Jawa? Dia berpura-pura memeluk Islam. Dia pergi ke Mekah dengan nama Abdul Ghaffar. Dia nak tahu apa rahsia yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Patani dan tokoh-tokoh ulama kita di Mekah. Apakah sebabnya pejuang-pejuang yang ditangkap tidak akan menyerah kalah? Rupa-rupanya mereka disahkan jihad pada Mekah. Dan satu episod ini tidak terdapat dalam sejarah kita bahawa tokoh-tokoh ini kembali pada Mekah berjuang dalam tanah air. Dan apabila Senok Honje sampai ke Mekah, dia mencari Syekh Nawawi Bantani. Dia kata, aku mencari Nawawi Bantan. Aku sangka Nawawi Bantan adalah seorang pahlawan yang sangat besar perkasa. Rupa-rupanya aku temui seorang tua yang saiznya tak sampai 5 kaki. Rendah orangnya. Tetapi itulah yang ditakuti oleh seluruh penjajah di tanah air, di tanah Melayu, di alam Melayu. Dan rupa-rupanya kekuatan pejuang di alam Melayu ialah tokoh ini. Tapi sayang, Indonesia tidak iktiraf dia sebagai pahlawan, apatah lagi Malaysia ataupun Filipina tak pernah iktiraf dia sebagai pahlawan. Ini pahlawan yang utama di alam Melayu. Kita lupa, tuan-tuan. Yang siapa kita iktiraf? Tengok yang berada di tubuh negara kita, itulah yang kita iktiraf. Hidup mereka mancung, bukan seperti kita. Yang kita buat di tubuh negara, hidup mereka mancung, bukan seperti kita. Ini hero kita yang sebenarnya, tetapi dilupakan. Dalam konteks ini kita lihat ulama kita yang besar bekerja untuk Belanda. Sayang, dia keluarga Rasulullah dan dia adalah menjadi penghalang perjuangan Islam di Jawa. Tuan-tuan cari namanya. Dalam konteks ini kita lihat bagaimanakah ulama kita di tanah Melayu. Tokoh Paluh yang menjadi penasihat kepada Sultan Terengganu, Syekh Ahmad Patani yang menjadi penasihat kepada semua Raja Melayu, bersama dengan Syekh Nawawi Bantani. Kita kenal 3 tokoh besar kita ini. Satu pun tak ada dalam sejarah negara kita. Kemudian kita lihat tugas Syekh Ahmad Patani. Siapa Syekh Ahmad Patani, tuan-tuan? Yang tuan-tuan baca kitab Faridat Faraid di masjid, itulah orangnya. Dia ditugaskan oleh Osmaniyah untuk mencantumkan Kelantan, Terengganu, Petani dan Kamboja sebagai sebuah negara. Kemudian dicantumkan dengan Johor, kemudian dengan Jawa, kemudian dengan Riau, kemudian dengan Aceh, dicantumkan sebagai sebuah negara Melayu kembali. Tugas diberikan kepada Syekh Ahmad Patani. Tetapi penjajah sedang memisahkan negara ini Indonesia, ini Malaysia, ini Filipina, ini Singapura, ini negara yang terpisah. Memisahkan negeri Melayu ini satu jenayah besar yang dilakukan oleh penjajah. Sehingga sekarang kita tak sedar kita dipisahkan oleh penjajah. Sehingga kita merasakan saudara kita di Jawa sebagai orang lain, saudara kita di Makassar sebagai orang lain, sedangkan kita satu umat yang sama. Dan tujuan ini tidak berlaku, tuan-tuan. Syekh Ahmad Patani dibeluti oleh orang Melayu sendiri. Syekh Ahmad Patani kita harus kenal, dia menubuhkan Persatuan Jamiah
Wataniyah di Mekah, Rasyidiyah di Pulau Penyengat, Syarikat Islam di Jawa, dan menubuhkan pusat-pusat kadir di seluruh alam Melayu. Tujuan untuk menentang penjajah sebagai fardu ain, bukan kifayah lagi. Tetapi nama Syekh Ahmad Fatani tidak muncul dalam sejarah negara kita. Dia telah menghantar pelajar ke Universiti Azhar pertama. Universiti Azhar pertama, yang lulus Azhar pertama orang Melayu adalah Syekh Ahmad Fatani. Kemudian dia membentuk Persatuan Universiti Melayu Azhar di Azhar yang dikongsi oleh Syekh Ismail Aceh, yang membentuk satu kesatuan untuk kembali tanah air dan membawa ilmu, sebab perjuangan yang tidak digandingkan ilmu, perjuangan yang tidak kuat. Dan tugasnya adalah mereka kembali ke setiap negara dan menyampaikan mesej Islam. Di Terengganu, raja ini, Sultan Zainal Abidin ketiga, diletakkan satu perlembagaan Itqan al-Muluk di Tandil al-Suluk yang dilakukan oleh para ulama kita untuk menjadikan Terengganu sebagai negara Islam pertama. Sayang, British telah masuk ke Terengganu dan dia dicadangkan sebagai khalifah untuk seluruh alam Melayu, termasuk daripada Jawa, Aceh sampai ke Filipina. Ini khalifah kita yang pertama. Tetapi sayang, tidak pernah berlaku. Penjajah telah mengetahui rancangan ini dan tinggallah rancangan sebagai rancangan. Inilah raja yang paling alim di negara kita. Tuan saya mati. Yang kedua ialah Raja Ali Kelana yang dilatih di Mekah supaya menjadi pejuang menentang Belanda di Pulau Riau. Dan dia dijangka juga sebagai wakil kepada khalifah kita di alam Melayu selain pada Sultan Zainal Abidin III, dan Raja Ali Kelana ialah tokoh pejuang kita yang sangat hebat, tetapi satu nama pun tidak ada dalam sejarah negara kita. Dan dia adalah mufti Singapura yang pertama. Raja Ali Kelana, pejuang kemerdekaan dan menentang Belanda, tetapi sayang dalam sejarah kita tak pernah disebut, tak diukir di tubuh negara. Yang diukir di tubuh negara ialah nama British seluruhnya. Di tubuh negara kita, tuan-tuan, nama pejuang-pejuang lah nama British. Tiada satu pun lama kita, rupa-rupanya kita bersama British dalam konteks sejarah. Sampai hari ini, sejarah kita sejarah British, bukan sejarah yang saya tulis, yang saya sebutkan malam ini. Tuan-tuan, ini Kerajaan Johor telah meletakkan undang-undang tubuh Kerajaan Johor sebagai persediaan untuk perancangan yang sama seperti dengan tadi. Tetapi sekali lagi digagalkan oleh penjajah, sebab Johor juga, walaupun mereka mengatakan mereka tidak pernah jajah, sebenarnya mereka dijajah. Tuan-tuan, Syekh Ahmad Fatani dalam usaha yang sangat terdesak mengutus pelajarnya untuk menjadi mufti dalam setiap negeri di atas Melayu. Dan dia hantar ke Selangor seorang murid yang sangat terkenal, Tengku Mahmud Zuldi, yang diletakkan di Kelang. Dia orang Kelantan, dia orang petani. Orang Selangor tidak ada orang alim ketika itu, terpaksa diimport daripada petani yang dilatih di Mekah untuk menjadi mufti Syekhul Islam Selangor yang dikirim oleh Syekh Ahmad Fatani. Begitu juga di Negeri Sembilan dihantar muridnya bernama Syekh Muhammad Said Denggi supaya pertahankan Negeri Sembilan daripada British. Rupa-rupanya British lah masuk Negeri Sembilan. Pertahankan Selangor daripada British. Rupa-rupanya Selangor telah dimasuki oleh British. Dan tuan-tuan yang saya hormati, di Kedah, Syekh Ahmad Fatani menghantar muridnya bernama Haji Wan Sulaiman, Wan Siddiq. Ini tokoh-tokoh pejuang yang tak pernah kita sebut. Kenalilah pejuang-pejuang ini. Tuan-tuan, selain itu, Syekh Osman Seni diutuskan ke Pahang. Dia orang Kelantan, orang kapal pendek. Tujuannya untuk melatih pendekar-pendekar kita menentang British. Dialah yang melatih Mak Kilau, Datuk Bahaman. Ini dihantar dari Mekah, tuan-tuan. Kita terkenal dengan Mak Kilau, kita lupa tentang siapakah yang mengutus guru-guru untuk melatih Mak Kilau. Ini orangnya, Syekh Osman Seni namanya. Mufti Pahang yang pertama. Dia orang Kelantan. Dilatih di Mekah dan dianggap sebagai panglima perang kita. Dilatih sebagai panglima perang untuk melatih pemuda-pemuda kita di Pahang. Datuk Bahaman, Mak Kilau, dan selain daripada Osman Seni, dia telah berguru dengan Tok Kupaluh di Terengganu. Sayang, ini orang Melayu. Ini pengkhianat. Dia menjadi tentera Melayu, regimen Melayu, tuan-tuan. Dia bekerjasama dengan British untuk menentang ulama kita.
Bila kita merdeka, mereka lah dianggap sebagai hero. Tuan-tuan cukup sedih. Mereka yang bekerja dengan British, menjadi pion British, menjadi tentera British, menjadi polis British, kita panggil mata-mata. Itu semuanya petualang. Maafkan saya tuan-tuan. Mereka bekerja dengan musuh Allah. Dan bila kita merdeka, kita anggap mereka sebagai hero. Bila kita merdeka 2-3 hari lagi, mereka lah yang akan dibawa di arak sebagai hero negara. Hero negara kita ialah ini. Hero negara kita lah ini. Hero negara kita lah ini. Dan seluruh ulama yang saya sebutkan tadi adalah hero perjuangan agama Allah untuk dilaksanakan di bumi ini. Tapi sayang kita bagi iktiraf orang lain. Ini ialah tentera British yang syuhid. Apabila pendakwah sampai ke Singapura, ini tentera Melayu. Infanteri yang kelima. Wahai Melayu, bersama dengan orang India yang menjadi tentera British, kamu bekerja dengan British. British itu musuh Allah. Kenapa kamu bekerja dengan musuh Allah? Kepada Malay Regiment kita. Dan mereka sedar mereka adalah kali baru kepada penjajah. Mereka bangkit menentang penjajah. British hampir kalah di Singapura. Dan mereka ditangkap dan dikenakan firing squad oleh tentera British. Dan inilah tentera-tentera yang sedar mereka berkhidmat dengan British. Dan mereka sekarang sedar dan mereka berpaling menentang British. Tetapi kebanyakan tentera kita kekal bersama British sampai kita merdeka. Mata-mata kekal dengan British sampai kita merdeka. Sebahagian orang Melayu menjadi magistrate yang bekerja dengan British. Dan mereka lah yang dianggap sebagai hero negara kita hari ini. Kerani-kerani yang bekerja dengan British. Ketua-ketua kampung yang bekerja dengan British. Dan kita anggap sebagai hero. Sedangkan mereka lah petualang. Maafkan saya sekali lagi. Mari kita nilai sejarah kita. Sejarah negara kita hari ini. Dan inilah tentera Melayu kita membawa bendera ini. Dipikunya tentera bendera British ini, bendera salib. Tentera Melayu yang berjuang dengan British pegang bendera ini di atas pakar mereka. Mereka hidup mati berjuang dengan salib ini. Cukup malam. Sampai hari ini kita masih iktiraf mereka yang bekerja dengan British sebagai hero negara kita. Sedangkan mereka adalah siapakah? Musuh Allah. Sebab British dikepung oleh seluruh pejuang-pejuang yang dilatih daripada Mekah, yang balik ke Mekah, yang balik ke tanah air, berjuang menentang Belanda di Jawa, menentang British di Melaya ketika itu. Tiba-tiba kita bekerja dengan British. Alangkah malangnya. Tuan-tuan yang semati, kita lihat lebih malang, tentera Melayu bekerja untuk British menangkap pejuang-pejuang yang dilatih di Mekah. Pejuang-pejuang dilatih di Mekah di Filipina yang dipimpin oleh Dato' On, bukan Dato' On kita. Di Kelantan dipimpin oleh Tok Janggut. Di Pahang dipimpin oleh Mak Kilau. Ini semua murid-murid daripada Mekah yang bersumpah setia untuk jihad dan air. Tetapi sayang, orang Melayu menjadi tentera British. Mereka lah yang memerangi pejuang-pejuang ini, tuan-tuan. Ini Hugh Clifford, ialah resident British di Pahang. Dia telah mengumpulkan tentera Melayu sebanyak 552 orang. Sebanyaknya 150 orang Melayu untuk menangkap pejuang-pejuang yang dilatih di Mekah ini. Siapa kita sebenarnya, tuan-tuan? Kita bekerja untuk musuh Allah. Dan orang Melayu bekerja untuk British. Antara ketua mereka ialah Habib Said Hussein dan Said Osman. Dua orang keturunan Rasulullah yang menjadi tentera tali baru kepada British untuk menangkap para ulama kita. Dan apabila kita merdeka, yang pejuang-pejuang ini, pejuang-pejuang yang dilatih di Mekah ini dikatakan komunis. Yang berjuang bersama British, hero. Kita tersalah 100% dalam sejarah negara kita. Mari kita kenal sebelum kita mati, tuan-tuan. Siapakah yang menjadi pejuang? Siapakah yang menjadi petualang? Tuan-tuan yang mati. Ini Melayu, 3 orang. Melayu Singapura. Dihantar ke Pasir Putih, Kelantan. Tangkap Tok Janggut. Sedangkan Tok Janggut mendapat wasiqah untuk pertahankan, untuk melancarkan jihad di Kelantan oleh Syekh Ahmad Patani di Mekah bersama sepupunya.
Tetapi Melayu menjadi pengkhianat inilah yang akhirnya dianggap sebagai hero negara bila kita merdeka nanti. Mereka menangkap pejuang-pejuang ini. Dan tuan-tuan, Haji Amran Limbong, kita kenal pejuang kita di Terengganu, yang menentang British bersama dengan seluruh tentera yang datang pada India, datang daripada Minangkabau, yang datang pada Jawa, datang dari Makassar, menentang British di Terengganu. Ini hero kita. Tapi sayang, British mengatakan ini pengkhianat, pemberontak. Sampai hari ini pun profesor sejarah kita mengatakan ini pemberontakan Amran Limbong, sedangkan kita harus tukar pejuang Amran Limbong supaya kita kembali kepada kebenaran. Merdeka, alhamdulillah. Kita merdeka pada 15 Ogos 1945. Diisytiharkan kemerdekaan oleh Dr. Burhanuddin Hilmi. Merdeka. Kita merdeka tahun 1945. Ketika Jepun kalah, British pula kalah. Kita merdeka tahun 1945. Tuan-tuan, ingat sekali lagi. 15 Ogos 1945 kita sudah merdeka. Kita isytiharkan di Kuala Lumpur. Sayang, orang Melayu tidak puas hati. Orang Melayu menjemput British datang kembali bila mereka kalah. Sebab British berjanji dengan mereka untuk berikan kemerdekaan. Kemerdekaan yang disahkan oleh Dr. Burhanuddin ini dibatalkan pada 15 Ogos 1945. Kita sudah merdeka bersama dengan Indonesia. Indonesia merdeka 2 hari lewat pada kita. 17 Ogos 1945 dia merdeka di Indonesia. Kita 2 hari lebih awal daripada Indonesia kita merdeka di sini. Kenapa kita tidak ikhtiraf Ogos 45 kita merdeka? Sebab British mengatakan tunggu. Kami batalkan kemerdekaan kamu. Kamu ada orang yang kami nak beri. Kami gerung untuk kamu merdeka ini. Kamu akan jaga kami, bukan pejuang yang sebenarnya. Dan kita merdeka alhamdulillah 2 kali. Kita merdeka sekali lagi 31 Ogos 1957. Ketika itu saya sudah dilahirkan. Tapi sayang, negara kita mengiktiraf mereka yang hidung macam orang barat sebagai hero negara kita. Maaf saya tuan-tuan. Lihatlah dalam hero negara kita, British. Mereka bersama British, hidung mereka panjang, saiz mereka tinggi, tidak seperti kita. Yang seperti kita yang mati di bawah, yang hidung tumpul macam kita di bawah. Tengok hero negara kita, di dindingnya ditulis. Tuan-tuan lihat dinding, tuan baca satu-satu. Mana ada Syekh Mak Patani di sini? Mana ada Mak Kilau di sini? Mana ada Tok Janggut di sini? Semua orang British. Tapi siapa pejuang kita? Yang kita cakap malam ni orang lain, yang diisytiharkan sebagai hero negara kita orang lain. Tuan-tuan yang saya hormati, itulah sejarah kita. Dr. Burhanuddin Hilmi sebagai Perdana Menteri kita pertama telah apabila kita merdeka ditangkap. Yang perjuangkan kemerdekaan ditangkap, dikatakan komunis sampai hari ini. Bersama dengan Syekh Abu Bakar Bakir ditangkap. Pejuang kita ditangkap. Tun Dr. Ismail menangkap kedua-duanya. Isytiharkan komunis sampai hari ini. Sedangkan ulama besar kita ini. Siapa kita sebenarnya? Apabila kita meletakkan Dr. Burhanuddin ini sebagai komunis, sedangkan dia ulama besar kita yang mengisytiharkan kemerdekaan di Kuala Lumpur pada 15 Ogos 1945, inilah orangnya. Kita bawa ke Bangsa Bersatu, masuk dalam Bangsa Bersatu untuk pertahankan Melaya merdeka pada 15 Ogos 1945, dibatalkan oleh veto British, kuasa veto dalam Bangsa Bersatu, dan kita kembali ke cundang dan kita isytiharkan kita belum merdeka lagi. British kata jangan silap, kamu yang kami nak berikan kemerdekaan, kamu bukan orang lain. Dan orang inilah yang memang kemerdekaan kita. Mereka tidak berjuang. Kenalah kebenaran tuan-tuan. Mereka yang turut berjuang ditangkap. Ibrahim Yaakob dikatakan komunis, ditangkap, terlepas kembali ke Jawa. Pak Sako ditangkap, Dr. Burhanuddin Hilmi ditangkap, dan apabila 3 hari sebelum kematiannya dilepaskan, dan saya diberitahu oleh keluarganya ketika jenazahnya dimandikan
badannya penuh dengan bekas pukulan, benda yang tajam, benda yang tumpul. Di belakang pejuang kita, Dr. Burhanuddin Halimi, penuh dengan pukulan. 3 hari sebelum dia meninggal dunia, dibebaskan oleh Tun Dr. Ismail yang menjadi menteri dalam negeri kita itu, yang menangkap ulama kita. Siapa kita sebenarnya? Tuan-tuan yang saya hormati, mereka ingin kembali kepada sebuah negara yang merdeka, yang melaksanakan Al-Quran di sini. Mereka sebut Melayu Raya. Setiap yang mereka menyebut Melayu Raya, mereka akan ditangkap. Termasuk Profesor Hamka di Indonesia juga ditangkap sebab dia sebut Melayu Raya. Siapa sebut Melayu Raya sebagai negara kita yang asal, ditangkap. Dan perjuangan ulama kita adalah untuk satukan kembali sebagai satu khalifah, bukan terpecah sebagaimana dipisahkan oleh penjajah. Tuan-tuan yang saya hormati, kita mengambil bendera kita, perjuangan bendera merah putih. Ini perjuangan untuk petani, untuk tanah Melayu, untuk Filipina, untuk Makassar, dan untuk Jawa. Akhirnya dia menjadi bendera Indonesia. Kita terlepas. Ini bendera yang digunakan oleh para ulama kita sebelum kita merdeka, sebelum Indonesia merdeka. Dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasallallahu lakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sadunila al-wabi wasyahadah wa nabiyukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, beramal kamu dengan apa yang kamu lakukan, pasti Allah akan melihat amalan kamu. Rasul akan melihat amalan kamu, dan seluruh orang mukmin akan melihat amalan kamu. Dan Allah akan dikembalikan pada ilmu Allah yang gaib dan yang syahadat. Dan Allah akan menciptakan di hari akhirat nanti apa yang kamu lakukan di atas muka bumi ini. Allah akan berikan keputusan di akhirat nanti, siapakah hero negara kita, siapa pengkhianat. Walaupun hari ini kita iktiraf dia sebagai hero, Allah akan beritahu keputusan akhirat nanti. Jangan kita terlewat untuk kita kenali pejuang-pejuang kita, tuan-tuan. Dan saya minta maaf banyak, masa terlewat, saya dipahamkan pukul 9, tiba-tiba sudah melampaui masa yang diberi pada saya. Saya minta maaf banyak, menyusun jari 10, bukan maksud saya untuk propaganda, bukan untuk provokasi, tetapi untuk kebenaran. Demi kebenaran, maka marilah kita renung kembali sejarah negara kita. Dan selamat menyambut hari kemerdekaan. Dan tema kita hari inilah tekad perpaduan, penuhi harapan. Dan mudah-mudahan kita boleh berpadu, tapi ingat, bangsa tidak boleh memadukan, iman yang memadukan kita. Ekonomi tidak boleh memadukan kita, tidak boleh menjadikan kita persatuan. Bangsa tidak boleh menyatukan kita, kecuali iman di dada. Itu saja yang dapat menyatukan kita. Mari kita kembali. Dan akhir sekali, saya tulis buku ini, pengalaman saya, perjuangan saya. Tuan-tuan yang berminat ada di luas. Saya bawa 2-3 biji dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.